Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Awanis binti Ku Ishak. Pada hari ini, saya dan kumpulan 2 akan membuat pembentangan mengenai Mr. DIY Group Malaysia Berhad, iaitu sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Haris Arif bin Asmadi. Yang kedua, Puvaneswaran, anak lelaki Kumaran. Ketiga, Nur Zakwan bin Naraizan. Keempat, Wiswah Anparasan. Kelima, Aida Fazlin Abdul Aziz. Keenam, Mas Surya Syahirah binti Abdul Rahman. Ketujuh, Chiu Sherlin. Dan yang ke-8, Nuruddin bin Muhammad Dahan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Untuk pengenalan syarikat Mr. DIY Group Berhad merupakan sebuah syarikat yang menjual alatan perkakasan rumah yang terbesar di Malaysia. Syarikat ini telah diasaskan oleh Tan Yuye yang merupakan seorang graduan Universiti Malaya. Kedai pertama Mr. DIY telah dibuka pada tahun 2005 yang bertempat di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mulanya, Mr. DIY hanya menjual alatan perkakasan rumah biasa seperti kedai-kedai yang lain, namun ianya telah berkembang pada tahun 2010 apabila pemilik membuat keputusan untuk membuka lebih banyak cawangannya dan membuka cawangannya di dalam pusat beli belah. Mereka menawarkan pelbagai barangan rumah, peralatan elektronik, barangan sekolah, permainan kanak-kanak, aksesori kereta dan sebagainya. Mempunyai lebih daripada 700 buah cawangan di Malaysia dan menawarkan lebih daripada 18,000 produk di semua cawangan mereka. Dikenali dengan slogan kata always low price yang membawa maksud bahawa mereka menawarkan produk pada harga yang rendah kepada pelanggan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Fazlin binti Abdul Aziz bernombor matrik 283711. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang visi dan misi syarikat Mr. DIY. Pada tahun 2010, Mr. DIY telah membuat keputusan untuk memulakan langkah yang baru dengan membuka cawangan di dalam pusat membeli belah dengan menambah barangan yang lain untuk dijual, dan kini Mr. DIY menjadi kedai peruncitan perkakasan rumah terbesar di Malaysia dan juga memiliki cawangan lain yang berada di Brunei dan Indonesia. Jadi amatlah sesuai dengan visi Mr. DIY sendiri, iaitu ingin menjadi peruncitan perkakasan rumah terbesar di Asia Pasifik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang misi Mr. DIY. Yang pertama dia adalah Mr. DIY ingin mencipta jenama runcit ASEAN yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Yang keduanya adalah Mr. DIY ingin mengekalkan jenis, kualiti dan nilai produk yang mereka jual. Dan ketiga adalah Mr. DIY ingin menegakkan slogan kata mereka, iaitu always low price. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang produk Mr. DIY. Produk didefinisikan sebagai sesuatu barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh kilang atau didakwakan oleh institusi. Produk pada amnya boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan kepada cara-cara penggunaannya, iaitu produk pengguna dan produk industri. Produk pengguna adalah produk kegunaan peribadi, manakala produk industri adalah produk yang dibeli untuk tujuan menjalankan perniagaan. Produk Mr. DIY merupakan produk yang lebih berfokus kepada produk pengguna. Produk Mr. DIY juga menseru pengguna kerana menggunakan konsep do it yourself yang disediakan manual kepada pengguna. Ini adalah merupakan tarikan kepada pengguna kerana mereka boleh mendapatkan sesuatu produk dengan harga yang lebih murah. Jaminan harga produk yang ditawarkan di kedai Mr. DIY adalah yang terendah berbanding kedai perkakasan rumah yang lain menggunakan slogan always low price. Mr. DIY menawarkan lebih dari 18,000 jenis produk setiap hari dalam pasaran di setiap premis perniagaan mereka. Produk Mr. DIY mempunyai ciri-ciri istimewa dan unik yang dapat memenuhi semua golongan
dari kanak-kanak hingga ke dewasa, dari pengguna domestik hingga pengguna industri. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang ini kita pergi ke bahagian pesaing-pesaing utama Mr. DIY. Saya meletakkan 3 pesaing utama, iaitu Daiso Japan, Super Safe dan Yubiso. Daiso Japan sekarang dikendalikan di bawah Aeon Corporation Malaysia Berhad. Kali pertama Daiso Japan berada di Malaysia ialah pada tahun 2002 menurut laman web Neoniso Group. Pengasas Daiso iaitu Hirotake Yano mengasaskan Daiso pada tahun 1977. Perkataan Daiso sendiri membawa maksud mencipta sesuatu yang besar. Sehingga tahun 2020, sebanyak 76 cawangan Daiso telah berada di seluruh Malaysia menurut laporan yang dijalankan oleh Frost and Sullivan pada tahun 2020. Super Safe ialah pesaing kedua yang kami nyatakan sebagai pesaing kepada Mr. DIY. Super Safe merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan di Miri, Sarawak pada tahun 1994. Pada permulaan perniagaan ini ditubuhkan, ianya telah dikendalikan oleh ahli keluarga mereka seperti yang diberitahu di dalam Super Safe Portal. Dan antara produk yang terkenal di Super Safe ialah produk perayaan Hari Christmas, Hari Raya, Deepavali dan banyak lagi. Dan mereka menawarkan pada harga yang sangat murah. Sehingga tahun 2020, sebanyak 71 cawangan Super Safe telah berada di seluruh Malaysia. Syarikat ketiga ialah Yubiso. Yubiso telah ditubuhkan pada 2015 dan setakat tahun 2020, syarikat Yubiso telah mempunyai 65 buah cawangan di seluruh Malaysia. Antara lokasi Yubiso ialah Berjaya Times Square, Kuala Lumpur, Aeon Mall Ipoh Perak dan KB Mall Kelantan. Kebanyakan produk Yubiso telah diperoleh daripada Jepun, Korea, China, Malaysia dan Thailand dan juga negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Hai, selamat sejahtera Puan, Doktor dan sahabat sekalian. Saya di sini nak bentangkan tentang trend dan isu-isu semasa. Bagi trend, isi pertama adalah perkhidmatan pembayaran e-wallet. E-wallet semakin meningkat di Malaysia setelah bank negara mengeluarkan 40 lesen e-wallet kepada bank dan syarikat bukan bank untuk melangkah ke arah cashless society. Mr. DIY juga memberi perkhidmatan pembayaran e-wallet dan juga Razer bagi menyenangkan pelanggan. Isi kedua adalah Mr. Mengurangkan penggunaan plastik dan juga mengenalkan e-bag. Mr. DIY juga ingin memupuk semangat mesra alam dalam kalangan masyarakat. Sebagai titik mula, Mr. DIY juga ingin mengurangkan kegunaan plastik dan juga mengenalkan e-bag. E-bag iaitu dia tak ada apa-apa elemen plastik dan boleh di-reuse lah. Alright. Isi ketiga adalah perkhidmatan membeli belah melalui talian. Bukan itu saja, Mr. DIY juga menyediakan perkhidmatan membeli belah melalui talian. Pada masa pandemik ni, kita pergi luar nak beli barang ke apa ke, dia tak selamat untuk diri sendiri dan keluarga kita juga. So Mr. DIY juga memberi perkhidmatan melalui pembelian dalam talian yang lebih selamat pada masa pandemik ni. Kedua adalah isu-isu semasa. Mr. DIY juga mengalami jualan yang lebih rendah menghadapi masalah aliran tunai, terutamanya untuk perniagaan yang beroperasi dalam perkhidmatan yang bukan utama sehingga perlu ditutup di bawah tempoh PKP ni. Dan juga dijangka mengambil masa sekurangnya 6 hingga 12 bulan untuk menjadi lebih stabil. Lama tu. Alright. Isi yang kedua adalah
stok yang stok yang mereka beli sebelum PKP masa pandemik ni semua kena sekat. Mr. DIY ni bukan saja menjual barangan harian, manakala dia jual barangan perkakasan, barangan kereta, barangan hiasan dan sebagainya. So barang-barang yang sebelum ni dia orang beli tu semua kena disekat dan menjadi stok lama. Isi yang akhir adalah Mr. DIY juga perlu mematuhi peraturan SOP untuk menjalankan perniagaan mereka dengan lebih baik dan selamat. Contoh-contoh SOP adalah menghad laluan keluar masuk, minima kemasukan pelanggan ke dalam premis mereka, mewajibkan pakaian mask dan memastikan penjarakan sosial 1 meter, dan paling utama adalah proses nyakuman dan pembersihan lepas operasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nozakwan bin Raizan 284086 akan membentangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Mr. DIY Group Malaysia Berhad dari segi aspek kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Kekuatan Mr. DIY Group Malaysia Berhad di antaranya adalah mereka mempunyai banyak cawangan dan gudang yang luas. Hal ini dapat dibuktikan melalui 1,500 outlet cawangan mereka di seluruh ASEAN. Selain daripada itu juga, mereka menawarkan harga yang murah dan lokasi mereka begitu strategik. Harga yang murah ini adalah salah satu teknik yang berjaya menarik minat para pembeli. Selain daripada itu, perkembangan perniagaan mereka yang cepat juga adalah salah satu kekuatan mereka untuk terus maju dan berdaya saing. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik 2019 sebelum wujudnya COVID-19, mereka telah mencapai keuntungan yang begitu banyak dan memberangsangkan. Faktor kelemahan Mr. DIY Group Malaysia Berhad salah satunya adalah lambakan barangan murah. Apabila lambakan barangan murah ini terlampau, maka akan wujudnya pembaziran. Selain pada itu, situasi pandemik juga mempengaruhi kelemahan Mr. DIY Group Malaysia Berhad. Selain pada itu, faktor kualiti barangan juga memainkan peranan kerana tidak semua pengguna menginginkan barangan yang murah, tetapi dalam masa yang sama, apabila kita tahu barangan yang murah ini mempunyai kualiti yang kurang baik. Peluang Mr. DIY Group, salah satunya mereka mempunyai kekuatan keuangan yang kukuh. Selain pada itu, mereka mempunyai banyak penerimaan anugerah di dalam negara maupun antarabangsa. Selain pada itu, potensi untuk mereka pergi jauh juga terbuka dengan luas kerana penerimaan mereka di dalam dan di luar negara amat-amat menggalakkan. Ancaman Mr. DIY Group Malaysia Berhad, salah satunya kedai mereka terpaksa ditutup semasa COVID-19 berleluasa. Hal ini akibat daripada tindakan kerajaan mengisytiharkan PKP dan SOP bagi membendung masalah ini. Selain daripada itu juga, pesaing yang menawarkan barang-barangan yang murah juga adalah salah satu ancaman bagi Mr. DIY Group Malaysia Berhad. Selain daripada itu, penggunaan gadget juga sekarang memberi ancaman kehadap Mr. DIY Group Malaysia Berhad. Hal ini kerana mereka telah merancang untuk membuka pembukaan lebih banyak lagi cawangan-cawangan di dalam negara dan di luar negara. Tetapi mereka juga perlu sedar terhadap ancaman dunia tanpa sepadan yang menggunakan gadget sebagai satu alat untuk
memudahkan para pembeli. Seperti sekarang ini kita mempunyai e-dagang, iaitu boleh membeli secara terus di dalam talian. Dan salam sejahtera. Saya ingin membentang tentang hala tuju serta masa depan syarikat. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan dulu apa itu hala tuju syarikat. Hala tuju merujukkan kepada rancangan yang mesti dilaksanakan agar sesuatu organisasi dapat ke arah visi dan objektifnya. Semua syarikat besar dan kecil perlu rancang masa depan untuk mencapai matlamat. Begitu juga dengan syarikat Mr. DIY, mereka mempunyai masa depan hala tuju sendiri. Syarikat Mr. DIY merancang untuk membuka 175 kedai baru pada tahun ini. Mereka akan membuka dengan 3 jenama, iaitu Mr. DIY, Mr. Toy dan juga Mr. Dollar. Mr. DIY Express adalah sebuah format kedai baru yang dirancang khususnya untuk masyarakat luar bandar seperti kawasan pedalaman. Seterusnya, jumlah cawangan baru yang akan dibuka bermula Oktober tahun ini adalah sebanyak 830 cawangan. Selain itu, kedai Mr. DIY dapat memenuhi permintaan semua orang kerana mereka bakal memiliki lebih banyak cawangan dan menjual hampir 20,000 jenis produk. Selain itu, pengerusi Mr. DIY Group Azlan Shah alias menyatakan bahawa syarikat mereka yang sudah memiliki lebih dari 700 kedai telah memenuhi sasaran untuk membuka 141 kedai baru pada tahun 2020. Termasuk 104 Mr. DIY, 23 Mr. Toy dan juga 14 kedai Mr. Dollar. Seterusnya, syarikat mereka juga merancang untuk memberikan 41,000 hadiah percuma bernilai RM1.2 juta kepada pelanggan pertama di setiap cawangan baru mereka. Sekian, terima kasih. Cadangan mengenai strategi untuk syarikat Mr. DIY tidak dapat dinafikan lagi. Strategi merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah syarikat bagi meningkatkan ekonomi dan perkembangan dalam dunia perniagaan. Strategi yang sangat baik dapat membantu sebuah perniagaan dalam menentukan kesesuaian sesuatu produk atau perkhidmatan yang disasarkan kepada pasaran yang tepat. Kejayaan dalam sebuah syarikat juga bergantung bagaimana cara pelaksanaan dan pengetahuan sebuah syarikat tentang pemasaran. Pada masa kini juga, strategi pemasaran dijalankan sentiasa dipengaruhi oleh pelbagai faktor, khususnya berkaitan dengan citarasa dan sikap para pengguna. Di sini disenaraikan beberapa strategi yang dapat membantu dan mengembangkan lagi sebuah syarikat perniagaan. Yang pertama adalah strategi produk. Produk merupakan barang yang hendak dijual kepada pembeli. Peniaga mestilah menghasilkan sesuatu produk yang dapat menarik perhatian serta menepati kehendak pengguna. Ia juga meliputi beberapa aspek seperti kepelbagaian produk, reka bentuk, kualiti, jenama, ciri-ciri, saiz, pembungkusan, jaminan, perkhidmatan dan pulangan. Perlu diingat juga bahawa produk tidak akan terjual dengan sendirinya tanpa usaha memasar, mempromosi dan mengiklankan produk tersebut. Seterusnya adalah strategi harga. Harga ialah amount wang yang akan dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan produk barangan yang dibeli. Keputusan meletakkan harga adalah sangat penting di dalam pembentukan strategi pemasaran. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Federation of Malaysia Manufacturer pada tahun 1998 mendapati masalah utama pemasaran merangkumi penempatan harga yang ditetapkan tidak mengikut standard tertentu. Dan seterusnya adalah strategi saluran agihan. Saluran agihan sebagai kumpulan tengah yang akan menggerakkan produk pengeluar kepada pengguna. Untuk membentuk strategi pemasaran yang sempurna dan berkesan, pilihan saluran agihan haruslah menitikkan berat pemilihan orang tengah sama ada menggunakan khidmat pemborong, ejen, peruncit atau menjual terus kepada pengguna. Seterusnya adalah strategi promosi. Promosi ialah merujuk kepada kegiatan untuk menggalakkan atau mempertingkatkan jualan produk, jenama atau perkhidmatan kepada pengguna. Ianya bertujuan untuk mewujudkan perhatian dan menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang diminati. Sekian, terima kasih.